Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 10 Mac. Tiada lagi masa tambahan diberikan kepada pihak kontraktor bagi pelaksanaan projek pembinaan hospital lawas. Perkara tersebut telah ditegaskan oleh Timbalan Premier Sarawak Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan ekoran sebelumnya yang kontraktor telah diberikan kelonggaran bagi menyiapkan projek tersebut. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari menjelaskan pembinaan hospital lawas itu dengan kapasiti 76 katil melibatkan kos berjumlah RM165 juta. Beliau berkata demikian kepada media semasa lawatan ke tapak projek hospital lawas. Beliau berharap agar semua pihak termasuk Jabatan Kerja Raya dan kontraktor memberi kerjasama dalam menyiapkan projek tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan. Projek tersebut dijangka akan dapat disiapkan pada bulan Disember 2024. Masyarakat di daerah lawas yang mempunyai kemahiran dalam bidang pembangunan dipelawa untuk merebut peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan bidang tersebut. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, masyarakat perlu merebut peluang tersebut agar pelaksanaan projek pembangunan di daerah itu tidak bergantung kepada pekerja asing. Dan sehubungan dengan itu, saya juga menyuruh kepada masyarakat kita, lebih-lebih lagi yang ada di sekitar kawasan di lawas ini, yang mereka ada kemahiran-kemahiran tertentu. Inilah peluang untuk kita bekerja. Inilah peluang untuk kita bekerja. Jadi mereka terbuka, ya. Kalau mereka berminat, ya, ada kemahiran. Saya tahu banyak juga di antara mereka ini yang ada kemahiran. So kalau tak ada kerja yang tentu, ini adalah peluang untuk kita, masyarakat kita di sekitar ini untuk bekerja. Jadi kita taklah nak bergantung sepenuhnya kepada pekerja-pekerja asing. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan pelibatan penduduk lawas yang berkemahiran dalam bidang tersebut akan membantu mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pembangunan. Beliau berkata demikian kepada media semasa lawatannya bersama Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Aidil Riwo ke tapak projek kompleks pejabat pentadbiran lawas bahagian Dimbang di Lawas. Dalam sesi lawatannya, beliau berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek tersebut memberi kerjasama yang padu agar ia dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Beliau yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari menjelaskan pelaksanaan projek tersebut dijangka siap pada bulan November 2024. Persidangan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET, Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA kali ketiga merupakan peluang untuk meningkatkan tahap dalam menyediakan pendidikan terbaik berkaitan industri kepada masyarakat. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagah Wee In memberitahu ia juga selaras dengan aspirasi Sekretariat ASEAN untuk memastikan kewujudan TVET dalam BIM IAGA. Dato' Roland menjelaskan persidangan tersebut akan memudahkan peranan TVET untuk memacu inovasi dan pembangunan bakat di seluruh wilayah BIM IAGA dalam memupuk pembangunan modal insan dan pertumbuhan sosioekonomi negara. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Azmi Bujang pada majlis penutupan Persidangan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA kali ketiga 2023 di Kuching. Beliau menambah perkongsian perspektif oleh pakar, akademia, industri dan kerajaan selain perbincangan aktif dengan perwakilan semasa persidangan telah menyebabkan keperluan mendesak untuk mempertimbangkan isu-isu penting melalui lensa baharu. Ini terutama katanya dari segi inovasi, daya saing, produktiviti dan pembangunan modal insan dalam ekonomi digital dan kemajuan keseluruhan teknologi, iaitu pendekatan revolusi perindustrian keempat. Sebuah tapak permainan usang di Pasar Besar Krokop Miri akan diubah suai menjadi tempat parkir kereta dan motosikal. Menurut Datuk Bandaraya Miri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, langkah tersebut selepas mendengar keluhan daripada orang ramai.
Adam Yee memberitahu tempat parkir yang dijangka mampu memuatkan hampir 60 buah kereta dan lebih 10 buah motosikal itu akan mempunyai sistem longkang yang sistematik bagi mengelak banjir. Jelasnya penyelesaian projek ini akan membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas, masalah kekurangan tempat parkir kereta selain keselamatan pejalan kaki di pasar tersebut. Tambahnya, bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas di waktu pagi, kontraktor telah bersetuju untuk memulakan kerja pembinaan selepas jam 10 pagi. Sehubungan itu, Adam Yee turut menggesa orang ramai untuk bekerjasama dengan pihak kontraktor semasa tempoh pelaksanaan projek dan akan terus memantau projek tersebut. Menderma darah seharusnya menjadi tanggungjawab setiap anggota masyarakat, khasnya warga Polis Diraja Malaysia PDRM. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Azman Ahmad Sapri berkata, tanpa sokongan daripada orang ramai, adalah mustahil pihak Pusat Darah Negara dan Tabung Darah di seluruh negara dapat menyediakan darah yang secukupnya bagi menampung keperluan yang semakin meningkat. Datuk Azman menjelaskan program derma darah dialu-alukan oleh pihak hospital kerana dengan menderma darah akan dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Beliau harap agar program seumpama itu dapat diadakan sekerap mungkin bagi membantu golongan yang memerlukan. Beliau berkata demikian pada program derma darah PDRM Kontijen Sarawak bersempena sambutan Hari Polis ke-216 di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak. Jelasnya lagi, aktiviti menderma darah perlu dipandang secara positif dan dianggap sebagai satu nilai murni dan mulia bagi menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan selain memastikan bekalan darah yang sentiasa stabil, selamat dan berkualiti. Acara berprestij Northern Region Music Festival NRMF edisi ketiga bakal memeriahkan daerah Limbang bermula hari ini sehingga Ahad ini. Penerbit program Azamain Aji berkata, acara itu bakal menampilkan persembahan kebudayaan pelbagai kaum selain penampilan istimewa gabungan artis-artis Borneo dan terkenal tanah air. Ini NRMF ataupun Northern Region Music Festival untuk edisi ketiga kita adakan bermula 10 hingga 12 Mac, dan untuk kelainan pada tahun ini ada pertambahan untuk kali ini selama 3 hari kita berkampung di sini bermula 10 dan juga 12 Mac 2 Region Music Festival. Jadi datanglah beramai-ramai ke lot 777. Banyak istimewa yang akan anda saksikan dan juga tampilkan untuk edisi ketiga ini. Tambahnya, NRMF dijangka menarik ribuan pengunjung untuk menyaksikan acara tersebut. Ini termasuk pengunjung dari negara jiran Brunei Darussalam. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada persiapan NRMF di Limbang. NRMF 2023 dijayakan dengan kerjasama Pejabat Residen Limbang, Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang serta Majlis Daerah Limbang, turut mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Lembaga Multimedia Sarawak SMA menerima kunjungan hormat daripada delegasi Kementerian Tanah, Infrastruktur, Pengangkutan dan Pelancongan Jepun MLIT di Kuching. Menurut kenyataan media SMA, dalam pertemuan itu MLIT menyatakan sokongan terhadap inisiatif Bandar Pintar Kuching di bawah kendalian pihaknya. Sehubungan itu, SMA dan MLIT akan terus bekerjasama di bawah ASEAN Smart City Network dan program Smart Japan ASEAN Mutual Partnership untuk menyokong inisiatif tersebut. Dalam pertemuan itu, MLIT memberi penekanan mengenai kepentingan penglibatan daripada pelbagai pihak untuk menjayakan inisiatif Bandar Pintar itu. Sementara itu, Pemangku Pengurus Besar SMA Muhammad Irtizar Razali berharap lebih banyak kerjasama dapat diwujudkan bersama MLIT mengenai Bandar Pintar dan inisiatif digital. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sarawak dengan kerjasama Sarawak Energy Berhad SEB akan menganjurkan latih amal pada 14 hingga 16 Mac ini. MKN menerusi kenyataan media memaklumkan latih amal tersebut berbentuk ancaman serangan, pengurusan bencana empangan dan insiden rusuhan dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Kenyataan tersebut juga menjelaskan latihan akan dijalankan di empangan hidroelektrik Batang Air Lubuk Antu yang melibatkan penggunaan kenderaan kecemasan seperti polis, bomba dan agensi yang lain berkaitan.
Justru penduduk di sekitar kawasan Engkilili, Sri Aman dan Lubuk Antu dinasihatkan agar tidak gusar serta panik apabila mendengar bunyi siren atau melihat pergerakan perkhidmatan kecemasan. Orang ramai juga dinasihat agar tidak hadir ke kawasan latihan pada tarikh tersebut supaya tidak mengganggu perjalanan latihan. Pejabat Perkhidmatan Veterina bahagian Bintulu akan mengadakan satu program vaksinasi untuk anjing yang bertuan pada Sabtu dan Ahad ini di perkarangan sebuah pusat membeli belah di Bintulu bermula pada pukul 10 pagi sehingga 5 petang. Menerusi infografik, program vaksinasi itu akan dijalankan mengikut sistem pandu lalu untuk memudahkan proses pemvaksinan dan untuk kelancaran program. Vaksinasi anti-rabies tersebut hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dalam keadaan sihat dan tidak mengandung. Pemilik diwajibkan untuk membawa kad pengenalan dan kad kesihatan anjing. Kerja-kerja pembaikan dan menaik taraf permukaan Jalan Raya Kuching Samarahan Expressway yang melibatkan penutupan jalan dan lencongan di Jalan Bulatan Setia Raja sehingga 18 Mac. Kenyataan media Jabatan Kerja bahagian Semarahan meminta agar pengguna jalan raya berhati-hati dan mematuhi pengurusan trafik untuk keselamatan pengguna sehingga tamat tempoh pembaikan. Pihaknya akan memaklumkan dari masa ke semasa sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu dan kawasan yang terlibat dengan penutupan jalan ini. Pengguna jalan raya juga dinasihat untuk merancang perjalanan di kawasan terlibat. Pertanyaan lanjut mengenai aliran trafik itu boleh berhubung dengan Jabatan Kerja Raya bahagian Semarahan melalui talian 082 97 1076 pada waktu pejabat. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 10 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.